Tolong accept secepat mungkin. Okay. So, hari ini kita masih lagi ya dalam tajuk janjang. Dan hari ini kita akan tengok rumus-rumus yang ada rumus-rumus yang ada. Okay. Minggu lepas kita sudah belajarlah apa maksudnya seputang pertama. Apa itu seputang pertama. Lepas tu kalau janjang aritmetik kita ada satu istilah panggil sebagai beza sepunya. Okay. Kemudian kalau janjang geometri ada satu istilah nisbah sepunya. Lepas tu kita belajar kalau untuk seputang kedua, ketiga, keempat, okay, kita tidak akan, kalau seputang pertama kita pakai A, seputang kedua, ketiga yang seterusnya kita tak pakai BCD lah. Sebab kalau pakai BCD sampai 26 akan penting. So kita akan gunakan simbol P, kemudian seputang keberapa tulis kecil di sini. Okay? Tak kisah JA ataupun JG itu cara dia lah. Okay, lepas tu seputang akhir dalam janjang kita boleh wakilkan dengan satu singkatan sebagai L lah. Tapi benda ini jarang dipakai. Okay, jarang dipakai. Lepas tu kita belajar pula apa tu hasil tanpa N seputang pertama. So kita akan gunakan S untuk bahasa Inggeris, sum. So nak tambah berapa seputang pertama kita tulis sini saja. S3, S4. Untuk JA, JG serupa simbol dia. Serupa simbol dia. Okay, yang ini setakat faham ada rumus khas untuk dia. Dan satu lagi ialah hasil tanpa ketak perhinggaan. Itu kita tambah tak berhenti. Okay. Dan minggu lepas aku sudah beritahu kamu untuk benda ini seputang pertama, seputang ke N, seputang ke akhir, hasil tambah N seputang pertama, hasil tambah seputang ke N hingga seputang ke M. Yang ini kalau kamu tidak gunakan rumus, kadang kita pun boleh dapat jawapan. Yang pentingnya soalan itu sudah ada sebutan dia. Contohnya kalau cikgu pagi ni. Okay, kalau cikgu pagi benda ini kepada awak, sebenarnya kita tak payah rumus pun. Kita boleh jawab lah sebutan pertama apa, beza sepunya apa, sebutan kelima apa, hasil tambah 5 sebutan apa. Kita boleh jawab. Tapi hari ini kita akan belajar macam mana kita jawab soalan jenis ini dengan menggunakan rumus yang ada. Okay. Apa yang cikgu ajar hari ini mungkin awak akan rasa apa saya nak belajar rumus ini, padahal saya boleh pakai minggu lepas punya senang saja terus dapat jawapan. Okay. Untuk contoh yang cikgu bagi hari ini awak akan rasa lah cikgu macam tak payah rumus saya pun boleh dapat jawapan. Tapi untuk besok cikgu akan bagi kamu tengoklah soalan kumpulan itu kali ini kalau tak nak pakai rumus memang tak boleh. Memang tak boleh. So nak tak nak awak kena belajar macam mana gunakan rumus-rumus yang ada. So kalau kamu tengok jadual dalam muka pesara pertama modul kamu ada banyak rumus di sini. Okey. Dalam banyak-banyak rumus ini, senarai rumus semasa exam akan pekakan ini. Dia akan pekakan 4 saja kepada awak. Yang lain tu semua kena hafal sendiri. Okey, kalau senarai rumus lama dia bagi extra satu lagi ini. Dia bagi lagi satu extra di sini. Tapi untuk kamu sudah tak ada. Untuk kamu tinggal 4 saja. Dia akan bagi 4 rumus ini kepada awak dan dia memang tak akan cakap dalam senarai rumus dia tak akan cakap ini TN siapa punya. TN untuk JA punya ke TN untuk JG punya. Kamu sendiri kena tahu. Bila cikgu pagi ini, ini ialah untuk mencari seputang ke M bagi janjang aritmetik. Kalau ini ialah untuk cari seputang ke M bagi janjang geometri. Soalan tidak, dalam senarai rumus itu dia bagi aja 4 benda macam ini. Dia bagi dalam sebaris lah dan dia tidak akan beritahu kamu apa yang diwakili oleh TN, A, D di situ dan dia pun tak tolong kamu bezakan. Okey, bila JA pakai ini, bila JG pakai ini. Dia tak akan cakap Okey. So balik ke sini tengok rumus-rumus yang ada. Okey, rumus yang untuk beza sepunya dan nisbah sepunya ini sebenarnya minggu lepas cikgu pun pernah terangkan sudah. Waktu tu cikgu terang pakai ayat ajalah. Ini ialah cara tulis dalam matematik Maksudnya senang aja. Kalau beza awak ingat macam ni sebab benda ni awak kena hafal sendiri. Kalau kamu tengok istilah ini, beza. Sorry. Awak nampak ini beza. So nanti mesti melibatkan tolak. Kalau nisbah nanti mesti melibatkan bahagi. Daripada perkataan itu dia sebenarnya tolong kamu untuk hafal. Beza
Okay, biasanya kalau berapa beza umur cikgu dengan umur kamu? Kamu mesti tolak kan? Berapa beza harga dua benda itu? Kau tolak kan? Okay. Kalau nisbah, kamu tahu nisbah biasanya dia boleh ditulis dalam bentuk bahagi. Okay, lepas itu selalulah itu yang apa yang tulis di sini macam nampak complicated kan? Tapi maksudnya senang aja. Ambil dua sebutan yang berturutan, yang belakang tolak depan. Kalau beza nisbah sepunya, ambil dua sebutan yang berturutan, yang belakang bahagi depan. Itu maksud dia. Okey, kejap. Halo? 我他那个是公共电话我不能打嘞。okey, sorry ya. Okey, lepas tu, okey, ini awak kena hafal sendirilah ya. Okey, untuk sebutan ke N, ini ada rumus dia. Maksud saya macam ini kalau kamu tengok soalan ini. Okey, cikgu bagi ini ialah janjang aritmetik. Negatif 5, negatif 1, 3 dan seterusnya sehingga 41. Okey, soalan pertama saya, kalau kamu tengok bunyi sini, nyatakan. Nyatakan maksudnya awak sebenarnya boleh terus bagi saya jawapan. Tengok tahu. Tengok tahu istilah dia, nyatakan. Okey, cikgu minta seorang tolong nyatakan kepada saya. Afika Amira, nyatakan kalau inilah janjang aritmetik kamu, apakah sebutan pertama kamu? Mana satu ialah sebutan pertama? Afika Amira? Alvin? Alvin? Ini orang yang lama-lama datang sekali punya. Alvin? Apakah sebutan pertama? Negatif 5. Okey, negatif 5. Okay, ingat ya, siapa tak boleh masuk kelas itu tengok YouTube link. Kalau tidak, susah nak sambung. So untuk soalan ini memang tak ada rumus pun. Tengok tahu. Tengok tahu. Okey, soalan kedua, nyatakan beza sepunya. Nyatakan beza sepunya. Okey. Haras? Kalau kamu rasa cikgu saya tengok tak tahu, maka awak pakai formula itu. Formula beza maksudnya kita akan tolak. Lepas tu kita ambil dua sebutan yang berturut. Yang belakang tolak depan. Haras, you nak ambil mana dua sebutan? 5 dengan 1. Negatif 5 dengan negatif 1. Negatif 5 dengan negatif 1. So, siapa yang tolak dengan satu? Negatif 5 tolak negatif 1 kan? Negatif 1 tolak negatif 5. Haras? Negatif 1 tolak negatif 5. Okey. Ingat selalu yang belakang tu. Negatif 1 tolak negatif 5. So kamu dapat jawapan? Negatif 6. Negatif 4. 4 kan? Kira kejap. Negatif 1 tolak negatif 5. Positif 4 kan? 4 juga 4. Sorry. Okay, tak ada negatif 4 dia. Kalau kamu tulis negatif 4 terus diangkat salah. Okay, so macam cikgu kata, ada di antara kamu boleh tengok, cikgu ini ialah tambah 4. So beza sebenarnya saya ialah 4. Okey lah. Kalau awak curiga ataupun kurang pasti, buat itu saja. Okay, beza saya tolak. Kemudian ambil dua sebutan. Tak kisah mana dua sebutan. Awak boleh ambil sebutan ini, awak boleh ambil sebutan ini asalkan dua sebutan yang berturutan. Kalau kamu kata, cikgu saya nak ambil ini dengan ini boleh tak? Ini tak boleh. Sebab dia bukan berturutan. Antara 3 dengan 71, dalam tu ada banyak nombor. So tak boleh. Mesti dua nombor yang berturutan dan selalu ialah belakang tolak depan. Kalau beza sepunya. Okay, so lepas tu cikgu pergi kepada sini cari sebutan ke-10. Okay, minggu lepas cikgu suruh kamu boleh kan pakai senarai saja, lepas tu tahu jawapan dia. Okay, siapa sudah pergi senaraikan? Ada senaraikan tak? Nurul Ayu ada senaraikan tak? Apa jawapan awak? Sebutan ke-10 you berapa? 20. 20. Okay, awak boleh susun susun benda ini sehingga awak dapat sebutan ke-10. Okay, jawapan dia 20. Tapi hari ini apa yang cikgu nak ajar ialah macam mana kita gunakan rumus. Okay, so mula-mula kamu kena fahamlah
seputar ke 10 maksudnya T10. Okay, so kita akan gunakan rumus Tn. Kemudian kalau kamu tengok dalam jadual cikgu ataupun nanti dalam senarai rumus, untuk Tn cikgu akan bagi 2 ini kepada awak. So kamu kena ada kemahiran. Untuk soalan ini saya nak pakai mana satu. Sebenarnya sangat senang untuk awak ingat. Kalau kamu tengok JA kita ada beza sepunya, JG kita ada nisbah sepunya. So bila cikgu bagi 2 rumus Tn kepada kamu, macam mana nak bezakan? Awak tengok ini saja. Rumus ini kalau ada D, dia ialah JA punya. Kalau rumus ini ada R, ini JG punya. Senang untuk awak ingat. Begitu juga kalau kamu tengok rumus untuk SN nanti. Kalau awak nampak D, itu JA punya. Kalau awak nampak R, itu JG punya. Okay. So untuk sebenarnya sangat senang untuk kamu tahu bila exam cikgu bagi 4 rumus ini mana satu saya perlu pakai. Sebelah JA sebelah kiri punya ke sebelah kanan punya. Awak tengok kalau dia ada D dia untuk JA. Kalau dia ada R dia untuk JG. Okay. So Nurul Ain untuk soalan ini cikgu sepatutnya kamu tengok nota sendiri sebab cikgu susah nak grow up grow down lagi awak pening. Okay. So Nurul Ain untuk soalan ini, untuk soalan kejap mana mouse, sorry ya, cikgu kena gerakkan mouse cikgu kejap. Ya, mana mouse cikgu? Okay. So, untuk ini, kalau cikgu nak cari T10, rumus yang mana satu sepatutnya saya gunakan? Baca rumus itu. Untuk soalan ini, cikgu nak cari seputar ke 10. Tadi kita sudah tahu itu ialah T10. Sebenarnya awak pun tahu jawapan dia ialah 20. Tapi cikgu nak pakai rumus untuk tunjukkan jawapan itu ialah 20. Rumus yang mana satu sepatutnya cikgu pakai. Sebutkan rumus itu. N sama dengan A sama dengan A tambah kurangnya N tolak 1D. Okay, so kita akan gunakan rumus ini. So kita masukkan nilai sajalah. Okay, so kita akan tulis di sini ya. Dalam exam akan tulis ini T10. Sebab kita tahu N kita ialah seputar ke 10. So T10 sama dengan, apakah A awak? Sambung. Apakah A awak? AI sambung. Apakah A awak? Cikgu, A itu apa? A itu sebutan pertama. Lepaskan cikgu satu rangkaian. A itu sebutan pertama. Boleh? Okey. Okay, balik sini. So, apakah A kamu? Negatif 5. Okey, negatif 5. Tambah Kurungan N. 10. N yang tempat sini. Ya, 10. 10 tolak 1. 1. D. 4. 4. Okay. So 4 di sini Pak awak buat kurungan lah supaya awak tahu hubungan dia ialah darab hubungan dia ialah darab. So lepas itu kita kira aja lah. Okay. Lepas tu kita kira saja. So untuk kira ini sama ada awak terus tekan kalkulator ataupun awak boleh manual buat. Cikgu nak jawapan saja. Ain tolong kira, cikgu nak jawapan. Cikgu silap 31. Apa yang silap? Yang tadi yang saya cakap 20 tu. Ini bukan 20. 31 jawapan ni. 20 siapa punya? Saya, tapi saya silap kira. Oh, macam mana boleh silap kira? Okey, tak apa. Untuk buktikan. Okey. Okey. So kalau siapa nak tahu kenapa negatif awak boleh buat ini awak pakai kalkulator. Okey, negatif 5 sama dengan, lepas tu you tambah 4 sama dengan. Okey, buatlah. Siapa yang tak kuat tu awak boleh buat sekarang. Negatif 5 sama dengan tambah 4 sama dengan awak dapat negatif 1, 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31 dan seterusnya lah kalau you nak seteruskan. Okay? So bila soalan nak sebutan ke 10, kalau kamu tengok ini ialah ini ialah sebutan pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, ke-8, ke-9, ke-10. So itu yang dapat jawapan 31.
Okay, so untuk soalan ini sebenarnya dalam exam awak memang ada dua cara. Satu cara awak gunakan rumus, awak ganti nilai, lepas tu bagi saya jawapan 31. Satu lagi cara kamu boleh buat ialah awak senaraikan. Okay, senaraikan sebutan dia. So untuk ni kalau sebutannya sebutan ke-10, awak kena senarai sampai sekurang-kurangnya sebutan ke-10. Awak nak senarai lebih, cikgu tak tegur awak. Tapi tak boleh kurang daripada dia. Okay, senarai sampai sebutan ke-10. Lepas tu kena tulis jawapan. Tak boleh senarai macam ini kemudian bagi saya. Okay, cikgu sudah siap. Awak kena tulis baliklah. Awak kena tulis. Untuk siapa kalau pakai teknik senarai punya, awak kena tulislah. Selepas awak senaraikan, awak tulislah sebutan ke-10 sama dengan 31. Kena tulis ini. Kalau tak tulis ini, tak dapat markah. Kalau siapa nak pakai teknik senarai, tapi hari ini memang cikgu tak nak awak pakai teknik ini, cikgu paksa awak pakai rumus. Sebab cikgu nak standby awak untuk besok punya kerja. Kalau hari ini awak langsung tak pakai rumus, nanti besok awak tertipu. Boleh hanya dalam exam ataupun lepas ini lepas awak sudah biasa dengan rumus, sebenarnya cikgu terpulang kepada kamu boleh pakai teknik rumus, tulis rumus, ganti dengan nilai yang betul, kemudian bagi saya jawapan. Kamu juga boleh pakai teknik senaraikan. Hanya sekali lagi cikgu ingatkan siapa yang gunakan teknik senarai itu kena senarai lengkap. Maksudnya kalau soalan saya tanya hasil tambah, contohnya di sini awak nampak sampai sebutan ke-15. Kena pastikan awak senarai sampai sekurang-kurangnya sebutan ke-15. Boleh lebih, jangan kurang. Contohnya soalan ini cikgu tanya sebutan ke-10. Kalau cikgu nak senaraikan sampai sebutan 11, tak ada masalah. Jangan kurang daripada dia. Dan lepas itu mesti tulis. Soalan tanya apa, awak jawab apa. Siapa kalau bagi senarai saja kepada saya, 0 mark. Itu yang bahayanya. Siapa kalau bagi senarai saja, lepas tu tak cakap apa-apa, maka dalam exam bukan awak tak dapat markah untuk jawapan, awak tak dapat apa-apa pun. Sebab kalau awak setakat senaraikan, maksudnya awak sebenarnya tak tahu soalan ini tanya apa. So satu markah pun tak akan dapat. Okay, boleh So sangat penting benda ini Okay, lepas tu kita tengok contoh yang seterusnya. Okay, contoh yang seterusnya cikgu tanya hasil tambah kejap. Cikgu hantar ke bawah kejap. Tak mau. Okay, cikgu tanya hasil tambah 10 sebutan yang pertama. Okay, hasil tambah 10 sebutan yang pertama. So ada ni, kalau cikgu nak wakilkan dengan simbol hasil tambah 10 sebutan yang pertama, apa simbol dia? 3S. Okay, S berapa? S10. Okay, rumus yang mana satu saya perlu pakai? Sendiri tengok modul muka surat pertama. SN sama dengan N per 10, N per 2. Nanti kan nilai. Okay. Per A tambah dalam kurungan N tolak 1 D. Okay. Memang dalam exam awak tak payah tulis ini. Sudahlah, awak boleh terus ganti nilai. Tapi cikgu tulis ini supaya kawan kamu tahu kenapa keluar nilai-nilai macam itu. Okay, sekarang kita masukkan. So, S10 sama dengan sambung. Atas ialah 10 per 2. Okay. So, di sini kalau kamu tengok ada banyak kurungan. So, kalau awak tak nak sendiri pening, awak mungkin buat kurungan besar lah Okay, apakah A kamu? Negatif 5. Oh, sorry, tak nampak sudah. Okay, A kita negatif 5 tambah okay, S10 tolak 1. Dan untuk di belakang yang datang benda yang kamu ganti, cikgu akan galakkan kamu buat kurungan sebab takut nanti awak tidak tahu hubungan dia ialah darab. Kalau positif cikgu tak risau. Okay, contohnya atas sini okay, awak tulis 10 tolak 1, 4, cikgu tak risau sangat. Kebanyakan kamu tahu nanti itu tambah. Tapi cikgu risau kalau dia negatif. Kalau kamu tak bubuh kurungan, nanti awak ingat benda itu tolak 4. Kalau awak tekan kalkulator kurungan 10 tolak 1 tolak 4, kalkulator nanti faham ini bukan darab ini ialah tolak 4. Faham tak maksud saya? Contohnya ini contohnya ini. Positif cikgu tak risau sangat. Cikgu risau bila awak punya D yang negatif. Okay? 10 tolak 1, sepatutnya cikgu letak kurungan.
Okay, cuba tengok ini ya. Satu awak letak kurungan, satu awak tak letak kurungan. Cuba tekan kalkulator. Okey, cikgu minta tolong kejap. Okey, Farisa tekan atas. Syiki tekan bawah. Bagi saya jawapan kejap. Okey, Farisa, apa jawapan awak dengan ada kurungan punya? Negatif 36. Negatif 36. Syiki, yang tak ada kurungan punya? 5. 5. Nampak? Jawapan dia berbeza tau. So cikgu akan galakkan kamu, bila melipatkan D ni tempat awak kan ini awak buat kurungan. Nanti dalam exam awak lupa mana satu ialah tolak, mana satu ialah darab. So khasnya siapa yang algebra tak kuat punya, ingat deh, awak pupuk kurungan supaya tidak lakukan kesalahan. Sebab kalau awak tak pupuk kurungan, memang kalkulator tak tahu benda itu kena darab. Dia akan ingat awak nak suruh dia tolak. Boleh ya? So di sini kita akan masukkan 4 lah. So lepas tu tinggal kerja tekan kalkulator je lah. Sama awak nak tekan berperingkat ke, awak nak sekali tekan, cikgu tak kisah, cikgu nak jawapan terakhir sahaja. Okay, cikgu nak jawapan terakhir saja. So Amira, Nashwa, cikgu nak jawapan terakhir. Yang lain tu pun cuba tekan. Kawan jadi tak semestinya awak jadi ya. Yang lain pun tekan. Nanti pandai jawapan. Amira, jawapan kamu? 130. 130. Okay. So kalau kamu nak pakai teknik senarai, apa pula kamu nak, semalam cikgu ada suruh kamu pakai teknik senarai kan? Betul ke dapat jawapan 130 juga Amira waktu itu? Sama. Hanya kalau sekarang kalau awak tak nak gunakan kaedah rumus, macam awak nak tulis jawapan di sini so apa yang awak perlu buat, awak kena senaraikan sekurang-kurangnya sampai 10 seputar. Lepas tu awak kena tulis macam inilah. Negatif 1 tambah 3 tambah 7 tambah 11. Okey, tambah. Kalau awak ada senarai ini, senarai yang lengkap, maka awak boleh pakai dot, dot, dot. Hanya beritahu orang kamu nak tambah sampai berapa. Saya tambah sampai 31. So jawapan saya 130. Dengan syaratnya awak ada bagi senarai lengkap. Pun boleh. Okey. Kalau awak tidak bagi saya senarai yang lengkap, maka apa yang awak perlu buat, awak kena tulis sampai habis. Maksudnya awak kena tulis di sini tambah 11, tambah 15, tambah 19, tambah 23, tambah 27, tambah 31. Sama dengan 130. Kalau awak tulis ini kepada saya, cikgu pun boleh terima dalam exam. Okay. Satu ialah awak pakai teknik rumus. Awak pakai teknik rumus, ganti nilai, bagi saya jawapan. Satu cara ialah awak senaraikan sehingga yang mencukupi. Lepas tu beritahu, okey, jawapan awak ialah negatif 1 tambah 3 tambah apa dot dot dot. Kemudian mesti beritahu saya tambah sampai bila? Sampai mana? Contoh ni awak tambah sampai 31. Lepas tu itu jawapan dia. Okey. Kalau malas nak senarai macam ini, awak boleh tulis sekali lah panjang macam ini. Okey. Sesuka hatilah ya mana-mana satu cara. Macam mana tak boleh terus bagi saya jawapan 130. Kalau awak bagi saya jawapan saja, walaupun jawapan ini betul, tidak ada markah dalam exam. Okay? Okay, kita pergi kepada soalan ini. Cari hasil tambah sebutan ke-11 hingga sebutan ke-15. Okey, cikgu nak tahu jawapan minggu lepas punya. Minggu lepas yang sudah kira. Intan, apa jawapan kamu? 215. 215. Okay, awak dapat jawapan 215 di mana sebenarnya awak tambah sebutan apa Apa-apa tambah apa? Semua ya, Awak mula 35, sebutan 11, saya 35 tambah 39, 43, 47, 51. ini awak buat minggu lepas kan, di mana kamu senaraikanlah apa tu sebutan 11, 12, 13, 14, 15, lepas tu awak tambah. Okay? Itu kita tak pakai rumus yang cikgu tulis ini kita tak pakai rumus. Di mana kita dapat jawapan 215. Jawapan ni pun betul, tak ada masalah. Hanya sekarang cikgu nak ajar awak kaedah rumus Okay? So kaedah rumus, apa yang awak perlu buat? Okay, kejap kacau betul.
Okey. Kaedah rumus yang awak tengok ini ini ialah ini. Sorry ya, dia keluar atas sikit. Ialah ini. Okey. So untuk soalan kali ini ialah hasil tambah seputar ke-11 hingga seputar ke-15. So cara kita tulis rumus, okey, cara kita tulis rumus. So apakah M kamu? Apakah M kamu? Intang, apakah M kamu? Apakah M kamu? 15. 15. Apakah K tolak 1 kamu? 11 K tolak tolak 1. So berapa? 10. 10. So maksudnya bila cikgu nak tanya macam tadi cikgu nak tanya awak seputar 11 tambah sehingga seputar ke-15. Sorry cikgu tak patut bagi awak banyak titik. Dalam matematik kalau kita nak kata ada banyak-banyak nombor itu 3 titik cukup Okey. Seputar ke-11 tambah sehingga seputar ke-15, jawapan dia ialah S15 tolak S10. Masuk rumus ini. Cikgu boleh terangkan macam kenapa rumus ini macam ini Kalau cuba kamu tengok ini Katakan sekarang cikgu suruh awak tambah seputar ke-4 tambah sehingga seputar ke-7. Kalau ikut rumus dia ialah S apa tolak S apa. Pakis S apa kalau ikut rumus yang awak baru belajar ini? Ya. Kalau cikgu nak suruh seputar ke-4 tambah sehingga seputar ke-7 dia ialah S apa? S15. Untuk ini. S Maksud cikgu apa? apa yang cikgu nak isi di sini? Nak pakai rumus ini? 7. Okey, S7 tolak 4. bukan 4 sebab rumus di sini ialah K tolak 1. K awak 4, so K tolak 1 awak. Inilah K awak kan? Inilah M awak kan? Tapi yang kita nak isi di sini, ini M. Yang kita nak isi di sini ialah K tolak 1. So kalau K awak ialah 4, K tolak 1 awak berapa? 3. 3. Okey, sekali lagi Kalau sekarang cikgu suruh awak tambah, cikgu suruh awak tambah seputar ke-5 tambah seputar ke-6 tambah seputar ke-7 tambah sehingga seputar 20. Okey, ini ialah S apa tolak S apa. Sekali lagi, pakai tadi kan, S berapa? 20. Tolak 4. okey, boleh? Okay. Yang ini kita ikut. Yang ini kita minus 1. Kita minus 1. Rumus ini awak kena hafal sendiri tidak dipekarkan dalam exam. Okay, so sekarang apa yang cikgu nak cuba terangkan kepada kamu ialah kenapa macam ini kenapa macam ini. Sebab kalau awak boleh faham macam mana datang rumus ini, maka lain kali nak jawab soalan senang sikit. Okay. Kita tengok ini S7. Okey, ikut kefahaman kalau S7 maksudnya hasil tambah 7 seputar yang pertama. Maksudnya cikgu tambah seputar pertama, seputar kedua, seputar ketiga, seputar keempat, seputar kelima, seputar keenam, seputar 7. Itu maksudnya S7. Okey, tapi kalau kamu tengok kehendak soalan nak apa? Okey, mula daripada seputar keempat sampai seputar ketujuh. Maksudnya dia tak nak ini. Dia tak nak ini, dia nak ini saja. So, bahagian yang benda yang dia tak nak, kita tolak. Yang cikgu pula itu ialah apa? Hasil tambah 3 seputar pertama. Itu sebenarnya cikgu tulis S3. Boleh Cikgu terang sekali lagi Cikgu terang sekali lagi. Contohnya soalan ini, bila awak tulis S20, maksud awak ialah seputar seputar pertama, seputar kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh sampai seputar ke-20.
Awak jumlahkan, awak dapat S20. Itu masuk S20 kan? Tapi kalau kamu tengok apa yang dikehendaki oleh soalan, dia nak seputang ke-5 sampai seputang ke-10. Sini dia tak nak. Yang cikgu bulat kuning ini dia tak nak. Dan ini ialah apa? Ini ialah S4. So kita tolak bahagian yang kita tak nak. So kalau kamu boleh faham soalan ini, awak lebih senang dapat idea dia. Okey. Kalau sekarang cikgu nak seputang ke-12. Ini S apa tolak S apa? Izzat? Cikgu. Okey, kalau cikgu nak seputang ke-12, ini ialah S apa tolak S apa? S11. S11. 12. 12 tolak S 11. 11. So kalau kamu faham konsep dia, S12 maksudnya A seputang kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, ke-8, ke-9, ke-10, 11, 12. So kalau cikgu hanya nak seputang 12, maksudnya semua ini saya tak nak. Semua ini ialah apa? Semua ini ialah S11. So kalau kamu faham konsep ini, maka automatik awak telah hafal. Okay, kejap cikgu nak padam. Okay. So automatik awak telah hafal rumus ini dan rumus ini. Okay. Izzat tadi awak kalau awak perasan, ya awak sebut sebenarnya untuk rumus ini. Kalau T12, dia sama dengan S12 tolak S11. So kalau kamu faham konsepnya, sebenarnya yang ini dengan ini dia datang daripada rumus yang sama. Tapi cikgu rasa ada di antara kamu tak boleh bezakan, baru cikgu tulis secara perasingan. Cikgu tulis secara perasingan. Dia sebenarnya berkait rapat lah. Sebenarnya dia berkait rapat. Okey, balik ke sini. So untuk soalan ini, maksudnya dia nak tambah seputang 11 tambah sehingga seputang 15. So cara kita tulisnya, kita tulis macam ni. Seputang 11 tambah seputang 12. Kalau awak rajin nak tulis habis bolehlah. Kalau malas tulis dot aja. Tapi mesti beritahu orang nak tambah sampai bila. Saya tambah sampai seputang ke-15. Lepas tu kita gunakan rumus. S apa tolak S apa. Okey, Hazwani, S berapa tolak S berapa? Ingat lagi? S12, 15. 15 tolak S10. S10. So, maksudnya nanti untuk soalan ini, saya akan gunakan rumus S sebanyak 2 kali. 1 kali S15, 1 kali S10. Boleh? Cikgu akan pakai rumus ini 2 kali. Okey. Sambung Okey, sambung. Okey, so kita buat S15. So okey, S15 inilah rumus dia, inilah rumus dia. So masukkan nilai. Tadi siapa orang tak cikgu panggil itu? Sambung. Tak ingat cikgu panggil siapa sudah. Cikgu panggil siapa? Tak ingat. Orang baru ni. Okey, sambung. Okey, S15. Nak masuk ke dalam rumus ini? Kejap. A kamu ialah berapa? Tak ingat sudah. A kamu negatif 5. Negatif 5. Okey, masukkan. Masuk ke dalam formula ini. So, 15 atas per ialah 2. okey, 15 per 2. Kurungan 2 A kamu? Negatif 5. Okay, Tambah 15 tolak 1 dan 4. Kurungan 4. Okey. Lepas tu kita gunakan rumus ini sekali lagi untuk S10. Okey, cuba. 10 per 2. 2 kurungan negatif 5 tambah
Kurungan 10 tolak 1 kurungan 4. 4. Okey. Okey, cuba tekan. Boleh tak awak dapat jawapan 215? Dapat. Dapat? Okay, so itulah dia lah. So sebenarnya sama jawapan semalam, hanya kali ini kita cuba pakai kaedah rumus ya. Okey, soalan ini. Cari bilangan sebutan dalam janjang ini. Semalam apa jawapan dia? Ilyas semalam apa jawapan dia? Minggu lepas apa jawapan dia? 20. 20. Sorry 20. Sekarang kita akan cuba buat, so kalau pakai teknik senarai, apa yang awak buat, awak senaraikan benda inilah. Awak senarai sehingga awak dapat nombor, apa tadi nombor terakhir kita? Sehingga awak dapat nombor 71. Lepas tu awak bilang ada berapa sebutan di situ. Itu kalau awak pakai teknik senarai lah. Okay, sekarang kita nak pakai teknik rumus. Okay. Untuk teknik rumus ini, kalau kamu tengok, kita tak ada rumus untuk kira bilangan sebutan. So kita kena gunakan konsep yang kita faham. Okay. Contohnya, kelas kamu ada 21 orang. Okay. Kelas kamu ada 21 orang. Orang yang terakhir itu kalau dalam exam, apakah kedudukan dia dalam kelas? Orang yang terakhir dalam kelas kamu. Dia mesti kedudukan 21 kan? Kita tak angkat kerja seri angkat semua orang maka berbeza. Orang yang terakhir itu mestilah orang yang kedudukan dalam kelas ialah kedudukan 21. Sebab kelas kamu ada 21 orang saja. Okay, sekarang cikgu ambil satu contoh, kelas lain. Katakan 5 sains 2. Kamu tak tahu kelas itu ada berapa orang. Tapi cikgu beritahu kamu, orang yang terakhir dalam kelas itu, kedudukan dalam kelas ialah 18. Maka kelas ini ada berapa orang? 18. 18 orang lah. Boleh. Orang yang terakhir itu, dia punya kedudukan, itu menunjukkan kita sebutan ini ada berapa sebutan. So untuk soalan ini, soalan cara kita buat ialah kita ambil sebutan terakhir kita, iaitu soalan ini sebutan terakhir kita berapa? Okey, 71. 71 ini ialah sebutan terakhir kita. Kemudian kita selesaikan ini, kita cuba dapat ini n berapa. Maksudnya kita cuba cari 71 ini ialah sebutan ke berapa. So bila saya tahu dia sebutan ke berapa, saya tahulah janjang ini ada berapa sebutan. Itu idea kita buat idea kita buat. Kita pergi cari dia ada berapa sebutan terakhir kita ialah sebutan ke berapa, maka kita tahu janjang itu ada berapa sebutan. Okey, so Ilyas sambung. So macam saya nak gunakan rumus mana saya nak pakai? TN yang mana satu? Yang A tambah kurungan N tolak 1 Okay. untuk 3. Kita pakai ini sebab ini soalan JA So A tahu? -5. Okay, -5 tambah N tahu? Tak tahu. Tak tahu. Kalau tahu sudah ada jawapan. Tujuan kita dah tahu N tolak 1 di 4. 4 sama dengan 71. So sekarang untuk soalan ini kita perlu selesaikanlah. Okey. Siapa kalau tak erti sebenarnya awak boleh gunakan calculator, sheet calculate untuk dapat jawapan Tapi Ilya kita buat manual, sambung. -5 buat pindah. Oh, you nak pindah. So sini masih N tolak 1, 4 lah. Okey, pindah dapat apa? 76. 76 di mana kita tambah 5. Okay, lepas tu? Darab masuk 4N dengan -4. 4N tolak 4 sama dengan 76. Lepas tu? Pindah -4. Okey, dapat? 80. 80 bagi 4 dapat 20. Okey, 80 bagi 4 dapat 20. Ini bukan satu-satu cara manual yang boleh buat Okey, ini Ilya punya kaedah lah. Okey, terpulang kepada kamu. Ada orang kata, cikgu saya nak kembang dulu, boleh tak? Boleh. Okey, ada orang cikgu kata, cikgu saya tak nak kembang, saya nak terus bahagi 4 tak? Boleh. Janji awak ikut peraturan matematik Ini bukan satu-satu caranya. Okey? Tapi tak kisah apa cara awak pakai di tengah-tengah ini, asalkan awak ikut peraturan matematik, jawapan dia mesti 20. Boleh
Okay, so cikgu tidak buat untuk contoh 2 sebab masa tak cukup. Tapi cerita serupa lah cerita serupa. Cikgu pergi kepada contoh janjan geometri Cikgu pergi kepada contoh janjan geometri. So untuk yang contoh 2 ni kalau siapa peminat awak boleh cubalah. Awak boleh cuba jadi awak ada jawapan dia kan. So kalau semat dia mesti sama. Okay, sekarang kita pergi kepada janjan geometri. Sama ceritanya, hanya rumus dia berbeza sebenarnya. Rumus dia berbeza. Rumus dia kena pakai yang ada R punya. Okay, kita pergi dari atas lah. Okay, dari atas. Okay, Adam, apakah sebutan pertama? 10. Ini tak payah kira apa-apa pun. Memang pun tak ada rumus untuk dia. Okay, 2, apakah nisbah sepunya? Afika, Amira? Kalau nampak nisbah, kita mesti bahagi. Saya tak dengar suara you. Tak boleh cakap ya? Boleh? Okey. Akhiru, boleh ke? Sudah lama tak ikut kelas ni. Akhiru, kalau cikgu nak nisbah sepunya, iya tadi baru. Okey, Intan, cikgu nak nisbah sepunya. 1/2. Macam dapat 1/2? 20. Okey, sebenarnya ialah 20 bagi 10 jangan terbalik. Jawapan dia 2 bukan 1/2 Selalu ingat dia ambil belakang bagi depan. Kalau beza sepunya ambil belakang tolak depan. Bukan nombor besar nombor kecil tapi belakang bagi depan. Belakang tolak depan. Boleh ya? Sayang tau soalan ini okay, sebenarnya dalam exam bila soalan melibatkan penyelesaian, kadang-kadang awak dapat 2 ini betul tak dapat markah pun, tidak bagi markah pun. Tapi kalau 2 ini salah, bayangkan semua yang seterusnya cikgu tanya apa pun semua awak salah. So sangat penting 2 ini, jangan salah. Sebab salah habis sebab rumus seperti TN, rumus SN semua ada A ada A. So silap mana-mana satu akan menyebabkan jawapan TN dan SN awak salah. Boleh ya? Okey, sambung. Haras, kalau cikgu nak sebutan ke-5, ini S5 ke T5? Sorry, tak dengar. T5. Okey, T5. Rumus mana satu cikgu nak pakai? Sebab TN ada 2. Mana satu cikgu nak pakai? Kalau ini ialah janjan geometri. Arak sambung. Ras, hilang. Okey. Alvin, rumus mana cikgu kena pakai? Ini semua tak boleh cakap ke? Sebenarnya on handphone saja. Cikgu. Okey, rumus mana nak pakai? TN, ada 2 rumus untuk TN kan? Mana satu nak pakai? Tengok modul pertama sendiri ya. Sebab cikgu grow up, grow down ada opening. TN. Ya, TN yang mana satu? Sebab TN ada 2 rumus di situ. Ini ialah janjan geometri. AR kuasa N tolak 1. Okey, itu kan. So, apakah A kamu? Apakah A kamu? Izzat, apakah A kamu? 10. 10. Apakah A kamu? Sorry cikgu, Dua. kurang. Tak apa, cikgu tukar orang sebab awak punya suara cikgu putus tu. Okay. Okey, lepas tu N kamu? 5. 5 tolak 1. 1. Okey, Izzat tekan, cikgu nak jawapan. Orang lain pun tekan. Cikgu nak jawapan. Orang lain tekan sebab ada orang mungkin ada masalah tekan ini. 160.
160. Ada orang tak dapat jawapan macam ini? Semua orang cuba tekan ya. Cepat, cikgu tak nak dalam exam nanti semata-mata tekan kalkulator benda itu salah. Sangat rugi. Kalkulator saintifik pada awak ni. Okey ya, semua orang tak ada masalah dapat 160 kan? Okey. Ada cakap dah? Ada baru cikgu cakap kenapa awak salah. Okey. Sekarang cikgu pergi kepada seterusnya. Cari hasil tambah 5 sebutan yang pertama. Amira? Bukan soal Amira. Okey, Amira. Ini E5 ke S5? S5. Okey, S5. Rumus mana nak pakai? A kurungan R kuasa N. Okey, masuk nilai ya. A A 10. 10. Okey, kurungan A 2. 2. Lepas tu N 5. 5. Tolak 1. Okey, kamu cuba bezakan sikit ya. Rumus jantan geometri punya belakang ini sorry ya, cikgu grow up sikit. Nanti kita sambung Amira. Okey, cikgu nak ingatkan kamu ini. Awak berhati-hati sikit ya. Rumus TM punya tolak satu adalah bahagian dalam kamu. Kalau SM punya dia bawah. R kita berapa R? 2 tolak 1, 1. Nanti kira jangan sibuk. Okey, kamu cuba bezakan. Dua ini adalah berbeza. Contohnya cikgu bagi ini ya. 2, 3 tolak 1 dengan cikgu tulis 2, 3 tolak 1. Maksudnya berbeza. Kalau atas ini maksudnya kita kena buat 3 tolak 1 dulu. Jadi 2, lepas tu baru kita kuasa. Kalau bawah ini maksudnya kita kuasa dulu. Dapat 8, baru tolak 1. Kamu tengok jawapan mereka berbeza. Cikgu ingatkan kamu So nanti bila awak tekan kalkulator ni, pastikan tolak 1 ni bukan sebahagian di atas kamu. Dia memang di bawah macam ini ya. Okey, Amira kita sambung. Ada lagi bawah kan? Bawah ialah apa? 2 tolak 1. Okey, 2 tolak 1. Okey, semua orang tekan, cikgu nak jawapan, tapi Amira bagi saya jawapan Tapi orang lain tolong tekan sebab cikgu tak nak ada masalah, tak boleh tekan kalkulator dengan betul. Tiga 1-0 ke you? 310. Ada orang yang dapat 310? 310 betul. Ada orang yang dapat 310? Semua okey aja. Tak nak nanti exam semua tak okey ni. Okey, pergi kepada yang seterusnya. Cari hasil tambah sebutan ketiga hingga sebutan kelima. Maksudnya cikgu nak sebutan ketiga tambah sebutan keempat tambah sebutan kelima. So apa rumus dia? Apa rumus dia? Syikin, S apa tolak S apa? S5 tolak S2. S5 tolak S2. So maksudnya kita akan gunakan rumus S 2 kali. Tapi untuk soalan ini kalau inilah yang keluar dalam exam, awak boleh curi tulang sikit sebab S5 sudah cari. Tak payah buat sekali lagi. Tapi kalau awak terlupa, awak pergi buat sekali lagi pun tak ada masalah. Hanya membazir masa sikit lah. Boleh So di sini cikgu tak buat untuk yang pertama cikgu tak buat untuk yang pertama sebab sudah buat tadi. Sudah buat tadi. So kita hanya buat untuk belakang So kalau kamu tengok sini ialah tolak, pastikan buatlah kurungan sebab kadang-kadang ada masalah tanda dia. Syikin kan? Syikin sambung. S2 10 kurungan 2 kuasa 2 tolak 1 per dengan 2 tolak 1. Okey. Cikgu tak kisah macam mana kamu buat, cikgu nak jawapan terakhir. 310 tolak 30 sama dengan 280. Buat pemenang cikgu ikut awak. 310 tolak 30 so dapat 280. 280. Ataupun awak terus bagi saya 280 pun boleh Okey. Maksudnya awak sekali tekanlah. Tapi kalau kamu kata panjang sangat cikgu takut, maka awak tekan belakang dulu baru awak tolak. Tak kisah. Sebab pemakahan akan diberi
ini dan ini. Okay, boleh ya? Okay, kita sambung. Okay, cari bilangan sebutan dalam janjang ini. So, idea sama lah. Idea sama macam tadi. Kalau saya nak tahu ada berapa sebutan, cikgu pergi cari. Sebutan terakhir itu ialah sebutan ke berapa. Lepas tu, cikgu selesaikan, saya dapat N. Okay, sampai siapa sudah? Atika? Atika? So, baris pertama cikgu nak tulis apa? Nanti dia tengok sebutan terakhir apa dulu. Okay, ini sebutan terakhir kita. 10240. Okay, so macam mana? Macam cikgu nak tulis? TN sama dengan 10240. TN sama dengan 10240. Okey, lepas tu rumus TN yang mana satu nak pakai? AR kuasa N tolak 1. Okey, betul. Apa A kamu? 10. Apakah R kamu? 2. Apakah N kamu? Tak tahu. Kalau tahu sudah ada jawapan. Okey. So selepas awak isi, kalau kamu tengok ini ialah satu soalan indeks. Itu yang cikgu kata. Tajuk yang kita belajar sebelum ini, indeks, set dan logalima, dia ialah kemahiran asas yang perlu dikuasai oleh kamu. Dan tengok kita sampai sini. Lama cikgu sudah keluar. Selesaikan persamaan indeks ini. Okey, Atika kita cuba selesaikan persamaan indeks ini. So macam mana? Kalau kamu masih ingat persamaan indeks ada 3 cara, ada kaedah 1, kaedah 2, kaedah 3 kan? Pertama, samakan asas. Kedua, logalimakan kedua-dua belah. Ketiga ialah katakan punya. Okey, cuba fikir macam nak buat, cikgu ikut awak aja. Ada kan? Cuba. Kaedah 2 ke? Tak kisah. Cikgu ikut awak aja. Salah baru cikgu tegur awak. Awak rasa awak nak buat apa, awak cakap aja. Cikgu biasa macam ini cikgu boleh ikut awak. Okey. Awak nak logalimakan kedua-dua belah. Okey, log 10, 10, 2, N tolak 1. Cikgu tulislah ya. Log 10, 10, 2, 40. Okey, lepas tu? Pindahkan N tolak 1 ke depan. Kita tidak boleh pindahkan dia dulu sebab sini ada darab. N tolak 1 hanya untuk 2 kan? Tidak untuk 10 kan? Faham maksud saya? So kita kena, di sini ada darab, di sini ada kuasa. Kalau awak bawa N tolak 1 ke depan, awak sektor kuasa dulu. Tapi masalah sekarang kita nak hurai. So ini buat dulu. Huraikan ini dulu. Tengok nampak kesel cikgu kan? Nampak anak panah cikgu? Huraikan ini dulu. Macam mana? Darab ke? Maksud awak? Apa maksud awak? 10 darab 2. 10 tak boleh darab 2 sebab 2 ini ada kuasa. Oh, 1. Apa maksud 1? Kalau potong log 10 jadi 1. Oh tak boleh potong macam ini. Kalau potong macam ini nanti log ini apa asasnya tak ada. Huraikan ini. Macam mana huraikan ini? Guna hukum apa untuk huraikan ini? Tak dapat idea. Okey, cikgu minta seorang tolong you kejap. Daripada belakang. Nurul Ain? Macam nak buka ini tahu? Tak tahu. Alamak. Baru berada satu tajuk sebelum kepada saya. Ada ni? Ada jadikan tambah cikgu. Ya. Kita dapat log 10, 10 tambah log 10, 2 N tolak 1. Okey, ada ni you sambung. Macam mana lepas ini? Yang log 10 tu boleh jadi 1. Okey, kali ini kita boleh ini logaritma asas, logaritma khas. So ini adalah 1. Okey, lepas tu? Sudah tahu. Sudah. Yang log 10, 2, N tolak 1 tu kalau pindah belakang. Pindah ke kanan. Okey, pindah ke kanan.
So 1 sama dengan log 10. Tolak Nadi. Awak sekarang bukan tengah buat soalan persamaan logaritma dah. Kenapa awak nak buat kerja ini ya? Kalau awak buat kerja ni, cikgu buat cepat sikit. Cikgu nak bagi awak tengok. Awak sebenarnya nanti akan balik ke atas tau. Sebab kita tak patut buat kerja ini. Yang awak buat ini, awak sedang selesaikan satu persamaan logaritma. Cikgu buat cepat sebab cikgu masa tak cukup ini. Lepas tu awak pun buat bahagi. Lepas tu itu awak buat asas tetap asas. Tukar partner. Lepas tu awak darak silan, awak balik ke atas. Nampak? Boleh tak? So, cikgu tak buat kerja ini sebab awak buat kerja ini nanti awak akan balik kepada soalan atas semula. Okey ya? Boleh ya? Lama masa saya sudah habis. Siapa ada idea buat? Siapa nak bagi cadangan? Sambung yang tu ke? Awak tak nak sambung atas itu, awak ada cara lain? Kalau start daripada mula yang 10 kurungan yang ini. Awak nak pakai cara apa pula? 10 tu pindah sana, guna index. Saya? Siapa yang cakap dengan saya? Elia, okey. Okey, kita tengok cara ini. Tapi cara ini sebenarnya tak salah. Nanti cikgu sambung untuk kamu. Okey. Sebab masa tak cukup ini. Okey. Ini cikgu tulis di tepi ini. Cikgu tulis di tepi ini ya. Okey, so Ida you nak buat macam mana? You nak bagi 10. Okey. Ayah mana pergi ni? Kejap. Okey. So you nak, sini ya, kita buat. So kalau you bagi 10, ini 2 tolak 1 sama dengan 1024. Okey, boleh. Lepas tu, cikgu, kalau 1024 tu, kalau tukar kepada asas 2 terus boleh ke? kalau you boleh. Boleh tak? 2 kuasa 10. Okey. So kalau kamu nampak saya boleh samakan asas, saya samakan asas, boleh, janji dia boleh. Maksudnya memang awak dapatlah 2 kuasa apa ialah 1024. 2 kuasa 10. Okey, lepas tu N tolak 1 sama dengan 10. N sama dengan 11. Okey. So sebenarnya soalan ini lebih senang ialah kita gunakan kaedah samakan asas. Okey. Tapi kalau kamu nak buat kerja logaritma kan kedua-dua belah seperti tadi siapa yang punya cadangan, tak salah. Awak salah hanya awak tak ingat cara nak buat langkah kedua awak. Langkah kedua awak sepatutnya ialah huraikan. Maksudnya cikgu buat untuk kamu sebab masa tak cukup ini. 1 tambah awak turun M tolak 1 log 10 2 sama dengan log 10 10 240. Okey, lepas tu cikgu pindahkan M tolak 1 log 10 2 sama dengan log 10 10 240. Seluruh ini tolak 1 bukan 10 240 tolak 1 Okey, lepas tu M tolak 1 sama dengan log 10 10 240 tolak 1 bahagi log 10 2. Okey, lepas itu tolak 1 saya pindah jadi tambah 1. Cuba awak tekan kalkulator untuk ini. Awak tekan kalkulator untuk ini, awak juga boleh dapat jawapan awak. Awak juga boleh dapat jawapan awak 11. Betul tak? Boleh dapat 11 juga. Betul. Okey. Boleh? Kamu sebenarnya logaritma kan kedua-dua belah tak salah. Salah ialah selepas logaritma kan kedua-dua belah nak buat apa kamu lupa. Kamu lupa. Kamu sudah campur adukkan dengan panik selesaikan persamaan logaritma. Itu yang menyebabkan awak jam di situ tadi. Boleh ya? So itulah dia. So contoh 4 pun cikgu tak sempat, sebenarnya cikgu sudah overtime sikit. So latihan untuk hari ini ialah latihan 5.2. Okey, latihan 5.2. Okey, dengar sini ya. Untuk soalan 1, 2, 3, 4. Okey, cikgu wajibkan satu lagi. Hasil tambah. Okey. Ini nanti buat ini kejap.
Soalan 4C tak payah buat sebab cikgu tak sempat terangkan kepada kamu. Okey, 4C tak payah. Nanti besok baru cikgu sambung sikit lah. Okey, 4C tak payah buat. Awak tinggalkan ruangan di situ sebab besok nanti cikgu terang, awak masukkan saja. Tapi cikgu akan sediakan ruangan di situ sebab kalau siapa boleh, sebenarnya ada rumus di atas. Awak pakai saja. Awak pakai saja sebenarnya. Cikgu tak payah ajar pun. Tapi kalau siapa tak mampu boleh biarkan. 4C tak payah buat. Tak payah jawab. Tak payah jawab. Cikgu akan terangkan sebab tak sempat bagi contoh. Okey, soalan 5 dan 6 cikgu bagi bebas. Awak nak pakai teknik senarai baru bagi saya jawapan pun boleh, nak pakai rumus pun boleh. Tapi soalan 1 sampai 4 wajib gunakan kaedah rumus. Sebab cikgu nak awak biasakan dengan rumus. Okey, so itu saja untuk hari ini. Kejap, orang yang tak pernah panggil ni jangan leave dulu, nama belum ambil.